kenyang lagi makan nasi biryani yang Tina hantar. Debar lah. Itulah sebab macam timing kalau petang macam terlalu banyak benda tau. Nanti terganggu. Izzuddin. Assalamualaikum. Atau Assalamualaikum Kak Ana. Assalamualaikum husband. Kita kena buat pagi. Sebab kalau petang nanti sebenarnya ada soalan-soalan yang orang tanya. Jadi kita rasa maybe it's about time lah for me to share kan. Debar sebenarnya. Sebab topik ni berat tau. Tapi kita nak cakap dari segi experience je. Sebab Kis bukan ustazah, Kis bukan orang yang banyak ilmu, tapi kita share apa yang kita buat je lah dan apa yang kita faham. Okay, boleh tak kita tunggu lagi 1 minit ke? Korang masak apa hari ni? Assalamualaikum Iwa. My good friend Iwa. Good old days when we were like party all the time. Tapi dia dah pergi haji dah dulu. Allah, so inspiring Iwa ni. Kita banyak belajar daripada dia. Okay. Sekejap. Okay, so tak apa, mungkin ada yang tak dapat join. Sibuk kan masak. Tadi okay, dia cerita dia macam ni tau. Ada yang message Kis tanya macam mana nak sedekah, macam mana nak consistently buat sedekah, buat charity. Macam mana kalau tak ada duit, tapi bukanlah tak ada duit, tak cukup kan. Sebab kita tengok, kita selalu compare diri kita dengan orang kaya. Orang kaya dia ada banyak duit, so dia boleh bagi. Tapi macam mana orang yang mungkin dia tak sekaya orang kaya, tapi dia nak keep memberi kan. Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Kita buat je yang mana ada, because ada a few yang minta I savekan the live, so they can always watch later. So Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa je Okay. Ramai sebenarnya yang kat sini, semua big heart. Semua memang selalu kita tengok sentiasa bersedekah. Okay. Tadi masa buat notes pun macam menangis-nangis tau. Sebab macam ya Allah, I tak tahu macam mana nak start. Tapi kita cuba. Okay. So kita nak cakap pasal charity hari ni. So I cakap I nak cerita pasal my charity journey, how I started, and then ada satu bonus cerita masuk umrah. That was the turning point lah, where everything changed tau for my charity punya effort. Okay. Okay, dia ada, kalau korang baca Quran dan baca tafsir, sebenarnya sedekah satu portion, infak satu portion. So kan, kalau you baca translation, Allah sebut sedekah dan Allah sebut infak. So first kita kena tahu definition dulu. Okay, infak dia adalah memberi secara umum. Okay, and di jalan Allah. Okay, bila Allah sebut infak, dia mesti correlate dengan, kebanyakannya dia akan correlate dengan fisabilillah, which is you bersedekah harta you, ataupun you mengeluarkan, berbelanjakan harta you ke jalan Allah.
Okay, that is infak. Okay, sebab dia boleh juga tahu jadi infak fi sabili syaitan. Maksudnya you membelanjakan harta you untuk syaitan. Na'uzubillah lah. Maksudnya macam contoh kan, you infakkan harta you untuk bina masjid. Dari segi bahasa, you boleh infakkan harta you untuk buka karaoke place. Boleh. Sebab dari segi bahasa, infak is membelanjakan. Okay, membelanjakan. Okay, sedekah dia khusus kepada fakir miskin. You and then dia punya, okay, I bukan ustazah I cuba sedekah ni kita bagi kepada fakir miskin. Kita keluarkan a portion of our money, kita sedekahkan kepada orang miskin. Kalau kita bagi portion duit kita kepada orang kaya, tu nama dia hadiah. Kena tahu dulu beza-beza ni. And then we have zakat. Okay, zakat is wajib, whereby kita keluarkan duit kita 2.5%. Okay, ini wajib Okay, so I nak sentuh sikit lah sebelum I start pasal charity ni. Macam, because to me this is very very important. Kita ada, okay, zakat is wajib. Okay, membayar hutang itu pun wajib. Sedekah tu sunat. Okay, so kita kena prioritize kat mana kita nak clearkan dulu kita punya harta ni, so that duit kita tu diberkati, so that kita boleh sentiasa continuously give to people. So number one, okay, this is me, okay, this is how I selalu buat. Okay, first zakat you kena keluarkan 2.5% sebelum you bersedekah, because it's wajib. And then if you have hutang, you kena selesaikan juga. Okay, kalau you rasa nak bersedekah tapi you teringat you ada hutang dengan orang A, afdalnya bagi I adalah you selesaikan hutang you dulu. Or you can do it concurrently. Contoh, you dah buat plan dengan pemihutang orang A kan. You cakap kat dia, okay, I hutang you RM100, I nak bayar RM10 sebulan. Okay, so 10 bulan you akan selesaikan you punya hutang, tahu tak? Okay, at the same time, you boleh juga bersedekah RM10 ataupun less. Tetapi yang you janji nak selesaikan hutang tu, you kena sediakan, you kena clearkan yang tu dulu. Okay, okay tak? Ada soalan tak? Okay, I boleh jawab soalan yang I tahu je, okay? Sebab again, this is very it's not an easy topic lah. So kita share dari segi apa yang kita tahu je. Okay, so selesaikan zakat dulu, sebab dia wajib. Selesaikan hutang dulu, sebab hutang tu wajib. Okay, surah Al-Baqarah, ayat hutang ayat dia dari satu page on hutang sahaja. So you clearkan zakat, you clearkan hutang, then you think about your sedekah, your charity. Okay, thank you Tina. Okay, berdebar ni sebab kita tak pernah buat sharing macam ni kan. Kita rasa okay, that is number one. Okay, so bila semua tu dah selesai, you slowly boleh start bersedekah, or you can do it concurrently. Okay, sedekah ni first kali to me is niat. Okay, kenapa you kena tahu. Okay, kita dah tahu dah what is sedekah. Now kita nak pergi deeper. Okay, kenapa aku nak bersedekah? Okay, there kan. Okay, relate dengan soalan Iwa tadi tu. Okay, I start ask can start the ball rolling. Okay, at what age you start to give charity? Dia memang rasa macam sedih sikit kan, macam sebab sikit. Okay, I kena cerita juga. Okay, it's a very good question. Thank you Iwa. I came from middle class family. Kenapalah start sebab ni kan. Tadi masa buat notes pun I menangis tau. Keluarga I biasa je. Keluarga yang, sebab ada orang ingat I kaya, ada orang ingat I datang daripada keluarga yang kaya, so I boleh bagi banyak. Okay, I lahir daripada orang yang, parents I biasa. Parents I dulu kerja Shell. My dad kerja Shell, my mom suri rumah. Okay,
Hmm, okay, so memang ada content. Memang cerita ni apa yang nak cakap ni relate lah dengan soalan Iwa tu. Sekolah rendah, sekolah biasa, sekolah SMA Petra. I love all my friends. Kita ada duit kan, mak kita bagi. Tapi I memang suka makan keropok leko. Darjah 1 sampai darjah 6. I sangat kecil tau. Darjah 1 sampai darjah 6. Throughout sekolah rendah, masa rehat, tak tahulah, sorry guys, kita makan keropok leko tau. Kita suka. So kita makan lah. So kalau ada duit lebih, beli yang benda lain. Tapi I memang tak suka, I jenis tak suka makan nasi. Okay, lepas tu naik sekolah menengah, sekolah Zainab 2 dengan Kak Cik. Pun biasa-biasa. Pergi sekolah, balik kadang-kadang naik bas kan. Ramai orang susah lah. Kalau sekolah Zainab ni dekat Kelantan ni, okay, Zainab 2 bukan Zainab 1. Zainab 1 dia elite sikit. Zainab 2 kebanyakannya my friends semua adalah yang macam susah. Memang yang kalau hujan, kalau flood kan, rumah dia orang memang akan banjir. Dan I selalu join untuk tolong dia orang bersihkan rumah. So daripada kecil, I memang dah dibiasakan untuk melihat orang-orang susah. It's a blessing lah for me. I think Allah gave me the opportunity to be around orang-orang yang susah. Kawan-kawan kita kawan yang susah. Kita tak kawan lagi dengan orang kaya. And I love all of them. Kawan-kawan sekolah Zainab. Kan teringat lah masa tu. Okay. Lepas tu kita masuk sekolah Ahmad Mahir. Sekolah Ahmad Mahir ni sekolah Bestari. Dan sekolah ramai anak-anak orang kaya kerja kat sekolah kat situ. Okay, anak-anak orang kaya ni, dia orang pergi sekolah form 4 naik kereta. And kalau masa rehat, sekolah Ahmad Mahir ni dia ada 5-star canteen. Maksudnya you can order. Ada steak, ada nasi paprik, ada benda masakan panas tu yang kita takkan dapat kat sekolah biasa. So kita tak ada duit tau. Kita tak ada duit nak belanja yang mahal. Macam steak tu I rasa RM5. RM5 is mahal kot for me masa tu. Yang I ingat sampai sekarang adalah nasi paprik dia. Ya Allah, sedap gila. Okay. So I ni seorang yang observant. Okay. Bila kita kawan-kawan dengan orang kaya, kita tengok diorang sangat-sangat lah suka memberi. Sangat-sangat. Diorang memang bihat sangat. Bukan saja diorang hidup dalam keadaan yang mewah kan, tapi diorang, okay, that portion is that portion lah. The portion that I want to emphasize is diorang suka belanja. And masa tu pun I tak boleh lagi nak start. And then I masuk universiti. Ada seorang budak ni, dia suka berniaga masa kat uni. Dia belajar, dia berniaga macam Bijan kan. Kau dulu masa kat uni kau jual t-shirt kan. Bijan ni, macam contoh okay, Bijan. Okay, dia suka belanja. Dia sukalah belanja member-member. Aku macam mana kau ada duit ni nak belanja kawan ni. So I memang tak boleh. Siapa-siapa yang kenal I pun memang diorang semua tahu yang masa tu pun I tak start lagi. Lama, we started late. Okay, tetapi tak, sebab Bijan dengan wife dia, Allahu Akbar, diorang memang giver. Diorang memang giver. Masa kita orang pergi New Zealand, Bijan ni bagi kita orang tidur dalam bilik diorang. Diorang tidur kat mana tak, aku tak ingat dah Bijan. Thank you Bijan. So macam kita rasa, kenapa kita dapat kawan-kawan yang hebat, yang sentiasa give the best to others. So I start kerja Petronas. So bila start kerja Petronas tu, the best thing is when you can give to your parents. Lepas tu start lah sikit-sikit, sebab duit tak banyak. Gaji Petronas dulu, gaji mula-mula start RM2,500. Tolak-tolak dalam RM1,000 lebih je kot dapat, kan? Tahu tak? So kita start sikit-sikit. So kalau kerja Petronas umur
23 lah, 23, 24. Kot. Okay. So, masa tu, okay, I have 2 role model along masa I membesar, okay. Satu, my dad. My dad ni, dia tak pernah tinggalkan sedekah setiap hari Jumaat. Okay, sedekah setiap hari Jumaat. So, kalau dia nak pergi sembahyang Jumaat, dia akan tanya my mum, mana duit kecil kan dia nak sedekahkan. So, masa tu, duit yang I ada, I akan tolong, I akan, boleh tak tolong sekali? That's how I started. Mungkin RM1, RM2 je masa tu. So, you buat tu every week. Okay, so my dad sampai sekarang lah, kalau dia pergi sembahyang Jumaat, hari Jumaat, dia akan setiap sedekah. Dia akan bersedekah. Sorry. Okay, lepas tu I have my uncle, Ayah Su. Allah, Ayah Su ni, ya Allah, dia memang sebaik-baik manusia lah. Ayah Su ni, masa kita orang kecil-kecil, dia memang bagi RM50 tu macam tak ada apa-apa. Padahal dia student. Macam, and then dia sentiasa belanja kita orang makan. Kan? My cousin is here, Farah. Macam mana macam Ayah Su ni boleh bagi banyak gila dekat orang. And dia menjaga, my mum ada 3 adik-beradik. So ada Cik Na tu, Mak Farah. Lepas tu ada Cik Ning, Mak Ai. Lepas tu ada Ayah Su lah, nombor 3. So Ayah Su ni, dia jaga my mum dengan my aunt. Okay, lepas tu dia punya contribution towards my grandparents memang banyak lah. Memang belikan rumah, belikan kereta. I macam wow, kan. So bila kita membesar, kita tengok benda ni. So kita start slow. Okay. So what I'm trying to say is, even now, you have to parent your kids tau. You are the parents of your kid. You have to nurture your kids. Kita kena ajar anak-anak kita memberi. Jangan bagi diorang takut kepada peminta sedekah. Jangan bagi diorang takut kepada homeless people. Let them respect orang-orang yang cleaner. Ajar diorang. Sebab tu akan mendidik kita juga kan. Sebab nanti akan ada masa bila kita terlupa nak bagi sedekah kat orang, anak-anak kita akan ingatkan kita, Mami kenapa kita tak bagi duit? So benda tu dah dah lah. Okay. So I hope menjawab lah. Each I tak ingat, tapi I rasa I start bagi sikit-sikit yang kalau ada duit lebih RM1-2, I akan pass to my dad. So my dad akan bagi kat tabung masjid. Okay, clear Okay, so how tadi? Okay, sekejap. Sebelum how. Masa I kerja di Petronas, I have one good friend nama dia Anis Azlinda. Anis ni dia sangat giver. And then dia mengajar I tentang bagi benda yang terbaik. Dia bukan hanya bagi je. Macam kan kadang-kadang kita bagi benda yang kita tak nak. 1, 2, kita bagi benda yang murah. Kita tak nak. Kita nak bagi benda yang the best. Okay, contoh. Orang suka, katakanlah, siapa? Kak As. Terima kasih Kak As. Kak As suka makan nasi kerabu contoh. So, I will find the best nasi kerabu and give to Kak As. That is considered as you punya hadiah juga. Part of charity juga kan. So, Alhamdulillah lah diletakkan di kalangan orang-orang yang hebat lah bersedekah. So kita akan rasa nak jadi macam dia orang. Okay, sekejap nanti I jawab soalan amal. Sekejap lagi I have one question. Okay, so kalau you nak buat charity, you nak buat infak, I suggest you kena cari kawan-kawan yang kuat bersedekah. Betul, mingle tu kan, sebelum ni mingle, mingle nak jadi kaya, mingle dengan orang kaya. Nak pandai agama, mingle dengan orang yang pandai agama. Tak. Kalau nak bersedekah, nak hebat dalam bersedekah, you kena mingle dengan orang-orang yang kuat bersedekah juga. So that
you akan challenge yourself tau. You akan rasa macam, kenapa dia boleh bagi, kenapa aku tak boleh bagi, macam tu. Kenapa macam I tengok Ellen, The Ellen Show. I'm so inspired by her. Macam boleh tengok dia punya session yang kalau inspiring session where she give a lot of money through dia punya partner. Dia boleh nangis-nangis tau. Macam boleh nangis-nangis. Boleh rasa macam ya Allah, kenapa orang bukan Islam boleh banyak bagi bersedekah? Kenapa kita orang Islam kita tak boleh buat macam tu? Kita punya mutawif kat sini Ustaz Amirul. Banyak ni mengajar saya ni. Kalau ada apa-apa kita contact je Ustaz Amirul. Nanti kita cerita pasal umrah tu kejap lagi Ustaz. Kan berbalik pada Ellen tadi tu kan, macam Oprah kan, dia orang macam banyak sangat bagi yang macam it's a challenge to myself. Macam kenapa I tak boleh bagi? Kenapa kita orang Islam kita tak boleh tunjuk contoh macam orang non-Muslim bagi? Dia give millions kot. And if we cannot give million, we can always start with half of kurma. Kalau you tak ada apa benda nak bagi kat orang, you bagilah half of your kurma. Maksudnya ada benda lah kita bukan hanya ada kurma je, kita ada banyak sangat, kita ada terlalu banyak benda yang kita boleh share dengan orang. Okay, I nak jawab soalan Amal Hi Kak Nat, thank you for joining. Okay, kita ni. Okay, Amal tanya, what are your extra jobs that you nak buat sangat sebab nak extra duit nak bagi sedekah? Wah, I tak ada extra job Amal. Yang I buat simple-simple macam epek tu kan, macam Al-Habatus Sauda lah. Apa lagi I jual lah? Entah, I pun dah tak ingat apa I jual. It's out of fun. Okay, out of fun. And I akan jual benda, okay, this is talking about extra business. Sebab I am only doing public mutual. That's my core job. Lepas tu I adalah jual benda-benda yang mengarut ni. Jual-jual ni sebab I rasa benda tu I suka, I consume, and might as well I just share. Serum sebelum ni kan, ya Allah Kak Cik ni kau ingat Macam untung dia berapa je, tapi rasa why don't I share? So kalau you tak ada sangat benda nak share, you always boleh start dengan senyuman dan ilmu. Straw, yes, semua benda yang I suka. So kalau lah orang, sebab ada orang message I tanya, Kis, I tak ada duit tapi I nak bersedekah. I cakap senang je babe, you buat dua benda je. You senyum je. Senyum is sedekah. And then you share your knowledge. That's what all our teachers buat. Kita punya mentor buat. Kita punya upline buat. Share ilmu. You pergi jumpa klien, you tak close, tapi you educate dia, you pun dapat pahala. So macam extra job ni memang I tak ada. I rasa I tak adalah nak extra duit tu. I guna duit apa yang I ada untuk sedekah. I hope jawab soalan Amal. Amal ada banyak soalan. Ada dua lagi. Ada satu lagi. Soalan ni macam, pernah tak you rasa you kerja fleksibel, kerja ikut time sendiri, lagi senang nak bagi sedekah dari kerja 9 to 5? Actually to me tak ada masalah. Because again, like I said tu kan, my friend in Petronas tu, she's doing very well. I have nothing against those who kerja kat mana-mana pun, because it doesn't matter. You kerja mana pun, asal you niat nak bersedekah, you can do it anywhere. You can do it anywhere, anytime. You duduk rumah pun, you boleh bersedekah setiap hari. So it doesn't matter lah to me. Okay, kita sambung Okay, I hope I okay lah menjawab lah soalan-soalan korang ni. Okay, lepas tu tadi minggu sikit-sikit. Okay, dah jawab dah yang tu. Okay. Okay, this is very important too lah. I think this is the point that I want to emphasize. Okay, bila kita nak bersedekah, okay, tadi I nak recap balik. Settlekan hutang,
Ataupun you kena settlekan zakat dulu, because zakat is wajib, hutang is wajib, you kena selesaikan and do it concurrently with your sedekah. Okay, that is very crucial. Okay, settlekan yang wajib dan baru buat yang sunat. Okay, yang kedua, sedih. Okay, tak. Okay, number one, tadi cakap yang nombor 2, tapi dalam nombor 2 tu dia ada sub dia. Nombor 1 adalah you kalau you nak bersedekah, I sarankan you settle your family dulu. Okay, your family dulu. Tak payah pergi jauh-jauh. Okay, you selesaikan your family dulu, your parents, your father, your mother, your siblings, your auntie, your cousin if you can, your first or second generation. Okay, because sebaik-sebaik sedekah adalah sedekah yang you buat terhadap your own family. Okay, I highly encourage you to look around your family dulu. Okay, lepas settle your parents, your adik-beradik, and then your auntie, your jiran tu wajib tu. 40 jiran di sekitar kita adalah wajib dalam kalangan kita. You kena take care of your parents, and then your extended family, your mother-in-law, your biras, your kakak ipar dua semua, and then your jiran, and then baru you go out. Sebab if you asyik nak bersedekah kat orang tapi family you tak terjaga, I rasa personally dia tak berapa sedap lah. Macam tu. Tapi tu saya kalau you nak tahu lebih lanjut lagi, apa lagi, you semua kena pergi kelas. Anda sila ke kelas, macam Kak Fino. Okay, so settlekan your parents dulu. Jangan sibuk lah nak bersedekah ni. Banyak ni nak bersedekah dekat ramai orang, tapi parents kita tak bagi duit. Jangan. Nak belanja ramai orang, tapi kita punya parents kita tak nak, kita tak jaga. Hai Anif. Anif ni pun kuat sangat bersedekah ni. Adik dia adalah ada tengah menyelia dalam proses membina tahfiz dekat dia orang punya kawasan rumah kat Kedah. Okay, I ada share sebelum ni. Ni orang-orang hebat semua yang join ni. Ni semua orang-orang hebat bersedekah ni, all of you. Okay, so buat yang tu dulu, and then okay, and then kan and then baru kita go layer by layer, and then we go to our friends. Okay, friends dulu. Friends kita mesti ada yang susah punya, confirm. Kita punya staff, ya Allah, PA kita jaga, PA kita kalau kita ada staff, jaga staff kita, jaga kebajikan staff kita, jaga kebajikan cleaner kita, jaga kebajikan Pak Gad ni, ya Allah, dia orang membuat benda yang bagus kot, benda yang mulia. And then you take care of teacher anak-anak kita. Teacher anak-anak kita. So you don't go far, you go yang dekat-dekat ni dulu. Okay? Ada soalan tak? Okay, dah macam nak habis kan masa kita, dah setengah jam. Okay ke? Kita bercakap lagi ni. Okay. And then pentingkan yang tu dulu. So tadi ada 3 point lah yang sangat penting. Nanti kita recap lah sekali. Okay, lepas tu I nak cakap kan, okay, I ni I ada ramai kawan-kawan yang hebat, tapi I suka membaca. Macam Ustaz Amirul, dia dah tahu dah. Okay, and kita punya role model sebenarnya ramai kan, sahabat-sahabat Rasulullah, ya Allah, semuanya berebut-rebut nak bagi sedekah, nak infak kan. Macam yang selalu disebut semua, okay, semua generally dia orang sahabat, semua bangsawan, semua orang kaya, tapi yang selalu disebut-sebut Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Okay, tetapi Ibnu Abbas, okay, nak cerita sikit. I rasa macam oh my god, best gila. Ibnu Abbas dia cakap, okay, yes, sahabat-sahabat ni kaya, tapi yang paling kuat bersedekah is kita punya Rasulullah kita sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Rasulullah ni, ya Allah, dia adalah manusia yang dia macam bagi semualah. Kalau boleh dia nak bagi
jiwa raga segala-galanya kepada semua orang. Okay, Rasulullah dia pantang ditegur, macam contoh kan, Rasulullah tadi ada I tak nak sebut benda tu, tapi I rasa it's a selendang kan. Maaf lah, kita bukan ustazah. Okay, Rasulullah kalau dia pakai benda yang baru lah, contoh macam Rasulullah tak banyak sangat barang baru, tapi kalau lah dia pakai macam selendang macam yang letak kat bahu tu kan, tapi kalau ada sahabat tanya, dia akan bagi je, bagi. Dia akan nak, dia dah Rasulullah tak cakap macam tu kita. Rasulullah akan macam I tak tahu macam Rasulullah jawab, tapi kalau ikut cara Ibn Abbas bercerita, Rasulullah akan bagi je. Dia pantang ditegur. So kalau sahabat cakap Rasulullah, dia bagi. Kain red, macam nak sebut ni Ustaz, reda. Asyik baik ada orang yang membantu. So kan macam I have met one, he's amazing lah, arwah dah klien I ni. Dia ada ciri-ciri Rasulullah tu sikit, di mana kau jangan tegur dia memang akan bagi. Okay, pernah sekali tu I duduk dengan dia, masa ni tak jadi klien lagi, baru second time meeting. I duduk sebelah dia, I keluarkan my laptop, my MacBook masa tu. Lepas tu dia pandang, lepas tu dia tengok, apa pasal kau guna aku punya MacBook, dia cakap. Lepas tu dia cakap lah, perasannya, cakap, it's mine, not yours, dia cakap tu. Aku pun ada, dia cakap. Dia pun keluarkan MacBook dia dengan back to me yang laptop tu, okay. Lepas tu I cakap macam ni je, lawa weh, dia cakap tu kan. I panggil dia Abel, dia Datuk. Tapi dia cakap, lawa weh, dia cakap. Lepas tu dia kata, lawa, kau nak? Lepas tu I macam, kau nak? Tak apa, ambil lah. Dia keluarkan terus laptop Tumi tu. Dia cakap, kau pergi butik Tumi, lepas tu kau tukar nama. Sampailah. Dia memang lah, arwah ni memang, kalau siapa kenal dia, orang akan cakap dia memang diingati legacy dia is charity. Kalau ada 10 orang jual benda yang sama, sambil macam contoh jual tisu kan, dekat Bangsa dulu dia duduk. Bangsa kan ramai kan, bila kita tengah makan ramai orang datang jual-jual tisu kan. Kalau ada 10 orang datang jual tisu, dia akan beli semua 10. Okay, pernah kita orang makan, dia borong semua letak atas meja. So siapa-siapa je yang datang, dia akan bagi. Dia akan beli dan dia akan tak guna pun, dia akan bagi kat orang lain pula. That is arwah Alman. Memang hebat lah orang macam ni kan, dia dah meninggal lah, betul lah orang-orang hebat ni. So nak berbalik kepada tu, yang I tengok with my real eyes lah. Macam Rasulullah macam tu lah. Memang Ibnu Abbas cakap big heart sangat lah kan. So macam I ada teringat satu cerita ni. Rasulullah dia pernah beli something, I tak ingat apa Ustaz. Kalau ingat Ustaz bagi. Daripada kedai nak balik rumah dia beli barang. So dia ada beli makanan kot, kalau tak silap. Lepas tu sepanjang dia nak balik rumah ni, macam ramai orang macam minta tau, macam okay, saya lapar. Enak Rasulullah balik kosong, macam tak ada apa-apa. That is Rasulullah, my dear friends. Okay, ya Allah, itulah nak nangis kan Rasulullah. Ya Allah, macam mana kita nak jadi macam Rasulullah ni? Kita mungkin tak boleh jadi, tapi kita boleh cubalah. Macam I macam fikir, sebab kadang-kadang pernah tak kita beli barang, kita selalu pergi travel, and kita selalu cakap, kita tak beli apa-apa pun untuk kita, semua kita beli untuk orang. InsyaAllah lah tu along the way. Sebab memang orang yang sentiasa memberi ni, dia tak fikir pun pasal dia orang hanya fikir, okay, apa orang ni buat orang happy kan. Okay, lepas tu I nak cakap kan, I nak bagi tahu yang you kena tahu kenapa you nak buat semua benda ni. Dia bukan limit tu charity sahaja. Kita semua benda kita kena ada benda, ada niat yang betul. Okay, macam orang tanya kenapa I buat sedekah kan.
I banyak sangat buat kesilapan. Banyak sangatlah buat benda-benda tak elok kan, masa daripada kecil sampai besar, sampailah sekarang. So macam the only thing that I want, okay, if you bersedekah, it's guaranteed that you will get a lot of things that which I will not touch. You can have a look. Kenapa Mami nangis? Tak adalah. Mama tengok kat mana? Daddy cakap. Daddy ni sekejap, Mami tengah live. Cakap. Tak adalah. Kenapa? Sekejap lah. Dengar. Aku tak dengar. Tu Daddy panggil. Kenapa Mami nangis? Dengarlah, pergi dengar dengan Daddy. Jangan Mami nangis. Go outside. Alah, selalu macam tu. Baru nak layan. Okay. Okay, apa yang nak cakap tadi? Okay. I mean, kawan-kawan I yang kenal masa zaman dulu-dulu tu memang, even sekarang lah, banyak yang dosa kita buat. So, I nak cakap, okay, kalau you bersedekah, you guaranteed dapat apa yang Allah cakap tu. Maksudnya, you guaranteed dapat apa-apalah, dapat pahala 700 kali ganda, dapat kesihatan yang baik ke, dapat rezeki yang berpanjangan tu. I macam, okay, kalau Allah bagi tu, I memang accept. Tapi I just want His forgiveness tu je. I macam tak nak benda lain pun. Macam there's nothing that I want except for His forgiveness. Tu je. Bukanlah untuk kaya, bukanlah untuk apa-apa, tapi may Allah accept lah, kan? And then macam, kalaulah kita diizinkan masuk syurga, kita dah pilih lah pintu mana kita nak masuk, iaitu pintu sedekah. Now, Ustaz ni betulkan Kis, because from what I learned, nak masuk syurga ada 8 pintu. Okay. And bila I dengar Imam Muhammad Sulaiman kata, kadang-kadang kita sebagai manusia ni, kita tak boleh excel in everything, in every good deeds. So kita boleh pilih satu yang kita rasa kita boleh excel. Kenapa Mami nangis? Kejap nanti Mami cakap sekejap lagi. Okay, Mami okay dah. Mami tak sedih. First is pintu solat, orang yang excel in dia punya solat. Lepas tu yang kedua adalah pintu jihad, orang yang mati medan perang. Lepas tu ketiga, pintu ahli puasa. I've tried puasa sunat Khamis tak berjaya. Yang keempat adalah pintu sedekah. Yang kelima adalah pintu ni pun best juga. Pintu dia paling kanan yang saya cakap, pintu umat Islam yang tidak dihisap amalannya. I don't know how lah, tapi memang amazing sangat juga pintu ni. Lepas tu pintu keenam, pintu untuk umat Islam yang mampu menahan emosi dan memaafkan orang lain. Macam wow sangat lah, kan? Macam I tak boleh buat. Okay, I'm trying. Tapi I nak pilih satu pintu je. Pintu 7 dengan pintu 8 ni Ustaz, diorang kata ada berbeza pendapat kan. Tapi tak apalah, I pegang yang 4 tu daripada Abu Hurairah. 2 lagi tu pun daripada Abu Hurairah juga. Nama dia pintu Aiman tadi. Pintu nombor 5 pintu Aiman. Pintu nombor 6 tak boleh nak sebut. Yang boleh excel 88 pintu dan boleh masuk daripada pintu mana-mana pun. Dunia ni hanya ada seorang je yang I tahu dijanji oleh Rasulullah, which is ke dicakap oleh malaikat, which is Abu Bakar Siddiq. Sebab Abu Bakar, dia excel in everything. Okay, dia excel in everything, in every good deeds. Dia solat dia excellent, dia punya jihad is excellent, dia punya puasa is excellent, dia punya sedekah is excellent. Macam tak boleh nak lawan. Rasulullah memang Abu Bakar memang extinguish macam salah je. Tak nak tu tak tu. Dia macam excellent in every pintu. So
kalau diberi peluang, I nak masuklah ikut pintu tu. Tu je. Tak adalah niat nak benda-benda lain pun. Okay, lepas tu kita akan habis dalam masa 15 minit. Boleh ke? I nak cerita I punya pengalaman. Masa tu I pergi umrah tahun 2015. Masa tu pun sedekah, tapi tak sedekah sikit-sikit lah, sebab tak mampu kan. Masa I pergi umrah tahun 2015, kita orang masuk Madinah dulu, lepas tu baru masuk ke Mekah. Daripada Madinah ke Mekah, naik bas 6 jam kan. Kita akan singgah di satu tempat R&R. Ni Ustaz Amirul ada, tapi kita pun cerita kat Ustaz masa dah balik kat Malaysia. Okay, I ingat masa tu daripada bas nak pergi makan nasi dalam dulang tu kan, nasi ramai-ramai tu, I tak ingat dah. Okay, I bawa sebotol air. Dan diorang pesan lah kan, okay, air ni kena jimat-jimat lah kan. Okay, this is your water, so you have to take care of water. Air mineral. Okay, air mineral ni kita pegang je sentiasa. Lepas tu nak pergi toilet. And toilet, kalau siapa yang selalu pergi umrah, di R&R memang a bit horror lah kan. Okay, pada masa tu I tak jadi pergi toilet. I keluar, I bawa, I pegang lagi botol air tu. I literally pegang macam ni kan. Okay, I macam pegang je ke mana-mana. Okay, kat situ ada seorang perempuan, I rasa perempuan Turki. Dia macam minta air pada I. Okay, dia buat macam ni. Dia macam tak ingat lah dia panggil apa, sister kot. Macam sister, macam maksudnya dia naklah air yang I pegang tu. Tetapi kerana sikap bakhil tu, I tak bagi tau. Sebab yelah kan, sebab orang cakap okay, you have to jaga. Air tak ada, air minimum, so you kena jaga. So orang tu minta air. Okay, orang tu minta air mineral yang I pegang. Cerita ni I hanya cerita kat satu-satu orang sahaja. Lepas tu I berjalan menuju ke bas. My mum-in-law, I cakap kat mum-in-law, mak ada orang minta air. Lepas tu mak cakap okay, tak apa, nanti dia jumpalah tu air lain. Okay, I pun macam okay lah, dah habis cerita tu, dah masuk Mekah semua. Tetapi insiden tu, dia macam teringat tau. Macam setiap hari, macam setiap masa, kalau tak ada benda, dia mesti akan teringat pasal okay, this kakak orang Turki ni minta air. Tu dalam hati I cakap kan, dia minta air, Kristina. Dia bukannya minta duit. Kau tahu tak? Ya Allah, macam kenapa kau tak bagi macam tu? Dia minta air, dia bukan minta duit. So benda tu berlarutan daripada perjalanan daripada Madinah tu, lepas tu masuk Mekah. Okay. Lepas tu masuk Mekah tu, okay, kita solat, kita buat benda lain yang kita buat lah, benda biasa. Okay, lepas tu ada suatu hari, ni lah hari yang ditunggu-tunggu. Masa tu kita solat Zuhur. Kita nak solat Zuhur depan Kaabah. Kira dekat kawasan bawah tu lah kan. Okay. Dan masa tu I pergi Disember. So Disember memang quite full. So kalau nak masuk untuk solat Zuhur, memang kena pergi awal tau. Kena masuk awal. Sebab kalau tak, sama ada you dekat luar masjid atau you dekat mana-mana. So kita naklah ambil peluang kat depan masjid kan. Depan Kaabah. Okay. So kita duduk. Masa tu I rasa dalam half an hour or 40 minutes before Zuhur. Sebab nak cuk kan. Okay. Matahari atas kepala. Sis tak bawa air. Padan muka. Okay, kita tak bawa air. Dan kita sangat-sangat dahaga. Tahu tak? Sangat-sangat dahaga. Lepas tu dekat depan macam 2-3 baris saf yang depan ni, adalah budak kecil macam 3-4 tahun duduk bagi-bagi air zam-zam. Okay, dia bagi air zam-zam ni, dia bagi-bagi kan. Lepas tu sis angkat tangan. Macam budak tu tak nampak. Dahaga dia macam, ya Allah, macam tak boleh tahan lah dahaga dia. Padan muka Kristina. I was like, okay, damn, this is it. Okay. Lepas tu
kat sebelah ni ada jemaah Indonesian. I memang ingat lah. I memang ingat. Okay, ni cerita dia 3 orang. Okay, diorang pakai macam biasa, macam telekong, macam biasa kan. Diorang minum air. 3 orang tu, dia buka air, dia bawa bekal. Lepas tu dia bawa air, dia bawa gelas paper cup. Dia bawa air, dia bawa paper cup. Lepas tu, dia minum sesama diorang, menjamu sesama diorang. Lepas tu, kiss dengan tanpa rasa malu macam, Assalamualaikum, sis, boleh tak nak air sikit? Nak tahu tak dia buat apa? Okay, dia buat macam ni Okay, dia pandang air. Dia pandang air tu. Dia ambil gelas kan, yang dia minum tu kan. Okay, dia letak kat sini. Tahu tak dia ludah? Dia ludah air dia kat dalam air tu. Aku dah macam, ya Allah, kenapa ni? Ya Allah, macam yang I macam, ya Allah. I macam, okay, I terus menangis masa tu. I was like, ya Allah, ampunkanlah aku ni. Memanglah padan muka kan. Kenapa kau macam masa orang minta air kau tak bagi? I was crying. I macam on the spot, I solat taubat. Lepas tu I macam solat hajat semua. I cakap, ya Allah, I learn my lesson. That when people ask, don't say no. Because when you say no, you sebenarnya tak percaya pada janji Allah, dan Allah akan ganti balik. Betul tak? Lepas tu, okay, dia adalah orang yang baik-baik. Dan I hanya satu je. I punya bersangka adalah, I bersangka yang dia ni mungkin tak cukup akal. Dia cukup sifat tapi dia tak cukup akal. So dia, apa yang dia buat tu mungkin dari segi yang dia tak sedar lah kan. Dia mungkin nampak macam normal tapi mungkin dia tak cukup akal. So tak apa, I accept that. Okay, lepas tu I doa on the spot, ya Allah, aku tak nak solat ni. Aku tak nak solat sebelah dia orang. Tiba-tiba terbuka lah satu ruang. Okay, adalah perempuan cantik daripada Turki jugalah kot, Istanbul ke apa ke, cantik gila lah perempuan ni. Dia masuk sebelah I. Macam okay, magic. Lepas tu, nak tahu apa yang berlaku? Dia pula minum air. I macam, oh ya Allah, apa ni kau nak buat ni? Aku masih dahaga dan aku nak minta juga. So I pun pandang juga. I cakap, sis, water. I cakap kan. Lepas tu dia cakap, no. Tahu tak apa perasaan Kiss masa tu? Macam yang okay lah. I masa tu I rasa macam that was when I learn juga about redha, which macam okay, I make mistake and it's okay. I boleh tahan lah air ni, dahaga air ni sampailah habis Zuhur. I boleh minum. I'm okay. That was when I really let go of, okay, tak apalah kalau aku tak minum air pun aku boleh je solat. Lepas ni dah habis tu aku pergi minum air. Okay, so lepas je macam cakap macam tu lepas dia cakap, okay, tak apalah, it's okay. Orang yang sama, perempuan cantik tu, aku rasa dia malaikat. Ya Amal, ya, aku rasa dia malaikat. Dia macam orang yang sama yang tadi cakap no. Dia pandang I balik, dia bagi I air yang penuh. Can you imagine? That was when tak, Umi dah tak nangis dah. That was when it started actually, yang betul-betul yang balik pada Malaysia tu. Whoever wants, I will try and help. Whoever minta apa-apa, I will try and give. Kalau siapa sebut, I akan cuba bagi. Kalau tak boleh pun, I akan minta tolong orang lain untuk tolong. That was when betul, itulah titik tolak permulaan I punya charity ni. So itulah cerita yang I tak share kepada semua orang, sebab ni berlaku betul-betul pada I. Ustaz tahu, sebab lepas tu I share terus kepada Ustaz dengan jemaah. Ya Allah, sorry lah, anak-anak pula kat sini kan. Main jangan macam tu. Lepas tu I think that's all about my charity journey. And
Bila kita bagi tu, kita jangan mengharapkan apa-apa lah. You just do for the sake of Allah. It's not easy, but try to didik hati ni macam mana nak bagi. Kalau boleh lah, I nak semua orang yang kenal I ada portion daripada I, so that boleh menjadi saksi kan. Esok-esok bila kita mati, oh Kis pernah bagi aku ni, Kis pernah bagi aku ni, that is enough for me. Ada soalan sebelum I habiskan? Tadi I terbaca Ya ke ni? Ya Allah, kita kena bagi banyak lagi ni. Ni ada satu benda yang I terbaca dan it's really hit me lah. Okay. Sedekah yang paling besar pahalanya adalah apabila kita Sedekah yang paling besar pahalanya adalah apabila dia berada dalam keadaan sihat dan berasa sayang pada hartanya. Maka pada waktu itu janganlah bertangguh lagi untuk bersedekah. Okay, when you ask me, bila nak bersedekah, yang paling best adalah bila kita sihat dan bila kita sayang sangat nak keluar duit. That is when you should give. And kepada siapa rasa yang dia tak cukup, yang ni pun saya ada terbaca juga. Okay, Allah sayang kepada orang kaya yang bersedekah, tapi Allah lagi sayang kepada orang miskin yang bersedekah. Tu dah cukup dah buatkan you rasa bahagia dengan all of your apa saja yang you nak bagi. Because orang kaya yang bersedekah tu biasa, tapi orang miskin yang bersedekah itu luar biasa. I've been dealing with a lot of like family yang susah. Memang ada jenis yang kita bagi dia bagi orang, kita bagi dia bagi orang, kita bagi dia bagi orang. Kita kena cakap kat dia, "Kak, cukuplah bagi orang lain, ni untuk akak." Memang I macam wow. And then sedekah ni akan ajar kita banyak benda sangat untuk bersyukur. Kita akan rasa, ya Allah, kenapa tak cukup ni? Kenapa kita banyak sangat komplain. Tapi bila kita buat banyak charity, kita akan involve dengan banyak orang susah. Bila kita jumpa banyak orang susah, kita akan rasa bersyukur dengan apa yang kita ada. So that's about it. That's all about my perkongsian. I am nobody again. I just share whatever I've shared. Kalau ada salah silap tu, it's all from me. Dan apa sahaja yang Allah izinkan untuk kita share, semuanya daripada Allah. Siapa yang nak tengok balik, the life can always go back to my life. And hopefully we can record this. Somebody is recording this for me. Thank you, Atul. And with that, I encourage all of you to sedekah, especially di bulan puasa ni. Dan jangan bertangguh tu betul. Sebab one, kita tak tahu kita hidup lagi kita esok. Yang kedua, kita tak tahu lagi orang kita nak bagi tu hidup lagi kita esok. So kalau nak buatlah now. Okay, so itu sahaja. I love you all. Thank you for joining in sekejap sahaja. Like so emotional kan. So thank you. Thank you Iwa, thank you all, thank you Mashi, semua yang ada kat sini. Wani, Amal, kalau I tak sebut nama, I minta maaf. Dayab, Kak Cik, Kak Nat, siapa lagi, Suhal tadi, mungkin Ustaz pun ada, Aisyah, Anis, Fatin, Kak Hana, Ifa, semua-semualah. Kak As, my cousin pun ada tadi. Aunty, I nampak aunty. So hopefully nanti I share lah tips ni dekat story. So with that, Assalamualaikum. And may Allah accept all of our charity, insyaAllah. Doakan kita. Okay, doakan. Bagi benda yang best satu last story. Aisyah radhiyallahu an, kalau dia nak bagi sedekah pada siapa-siapa, especially duit, dia akan letak sedikit perfume. Perfume tu perfume zaman dia orang lah, mungkin oil, minyak atar ke apa kan. So Aisyah akan ambil duit, lepas tu dia akan letak perfume.
Pasal ada orang yang tanya, kenapa kau letak perfume, Aisyah, wahai Aisyah, kenapa kau letak perfume pada duit ni? And Aisyah cakap, because that money will be given to Allah, not to the penerima. Ingat the duit, whatever we want to give, is to Allah. It's not for the receiver. It's not for us. Bismillah, Allah Akbar. The money that we give is not for the receiver. It's to Allah. And the benefit is for us, not for the receiver as well. Okay? So, bila kita nak bagi, ingat bukan untuk orang, untuk kita, untuk Allah. Okay. Bye. Itu saja. Assalamualaikum. Terima kasih. Sorry tersasul kita bukan ustazah. Bye.